Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar nama Tun Daim Zainuddin dan istrinya Naimah yang didakwa oleh SPRM. Dan pada akhirnya ramai berkata perlahan-lahan akan terbongkar kejahatan ataupun salah laku yang pernah dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Daim Zainuddin. Namun saudara-saudara, itu sudah pasti hanya menjadi persoalan dan pandangan. Nak kata mereka jahat, itu siapa yang boleh putuskan? Tiada siapa yang tahu. Namun saudara-saudara, ini satu lagi laporan yang pasti menjadi perhatian ramai. Berkaitan dengan artikel daripada Malaysia Kini, laporan bangunan jutaan ringgit di London terkait Daim tak jadi dijual. Mungkin selepas saya melihat artikel ini, saya mempersoalkan pandangan pribadi saya. Adakah bangunan jutaan ringgit di London ini milik Daim Zainuddin ataupun mungkin bersama dengan kroni Daim Zainuddin? Kerana dinyatakan di sini terkait Daim, ataupun mungkin bangunan Mahathir, kita pun tak tahu. Nah, saudara-saudara, melalui artikel ini, sebuah bangunan pejabat di London yang dikaitkan dengan keluarga bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin ditarik balik daripada jualan, menurut laporan Bloomberg semalam. Nah, persoalannya, kalau memang benar akan dijual, apa sebab bangunan itu dijual? Di mana bangunan itu yang mengaitkan nama Daim Zainuddin? Adakah Daim Zainuddin sudah muflis ataupun bankrupt sehingga perlu menjual bangunan yang mengaitkan nama beliau? Nah, itu menjadi persoalan. Nak cakap bangunan itu disita, di dalam artikel ini tidak menyebut tentang perkara itu. Laporan itu berkata, ia berdasarkan dokumen yang dilihat Bloomberg. Bangunan tersebut yang terletak di One Crown Court dan Cheapside, kira-kira 400 meter dari gereja St. Paul, ditawarkan untuk dijual pada harga 28.6 juta bersamaan dengan ringgit Malaysia 171.41 juta pada tahun lalu. Sumber yang tahu berkenaan perkara itu berkata, perbincangan untuk pembelian tersebut terhenti selepas persetujuan awal dicapai dengan seorang pelabur awal tahun ini. Menurut laporan itu, rekod pendaftaran tanah United Kingdom menunjukkan bangunan itu adalah milik Stretch Properties Ltd, sebuah syarikat yang didaftar di British Virgin Island. Wakil keluarga Daim enggan mengulas perkara itu. Dalam pada itu, saudara-saudara, melalui perkongsian ini menyatakan, pada 29 Januari, Daim mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan harta, termasuk 38 firma, 25 hartana dan tanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Istrinya, Naimah Abdul Khalid, juga didakwa atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset miliknya. Nah, saudara-saudara, ada yang berkata bahwa Daim Zainuddin dalam keadaan yang bahaya kerana berisiko untuk ditangkap kerana sudah didakwa. Ada juga yang berkata dalam keadaan Daim Zainuddin umurnya yang sudah lanjut dan keadaan ataupun masalah kesehatannya baru-baru ini berkaitan dengan matanya pun telah menyebut, orang ramai juga menyebut adakah Daim Zainuddin ini tidak sihat lagi seperti yang dahulu. Namun saudara-saudara, disahkan melalui laporan ini, bangunan jutaan ringgit di London terkait Daim tak jadi dijual. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim. Satu lagi kehebatan yang ada pada Anwar Ibrahim yang rasanya tidak dimiliki oleh mana-mana pemimpin negara pada hari ini.
terlebih kepada bekas-bekas Perdana Menteri, rasanya ini pasti satu kemenangan ataupun antara kehebatan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Harapan Daily, ini adalah satu kejutan kepada Muhyiddin Yassin, kepada Mahathir, yang saya boleh katakan adalah musuh politik Anwar Ibrahim. Melalui artikel daripada Harapan Daily, Anwar punyai pendirian terhormat yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain. Sejak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka mendedahkan kepada dunia mengenai pertemuannya dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Ia mendapat perhatian masyarakat antarabangsa, termasuk negara-negara pro-Israel. Ketika sesi persidangan antarabangsa mengenai masa depan Asia ke-29, persidangan Nikkei di Tokyo, Anwar dihujani pertanyaan mengapa beliau melakukan pertemuan tersebut dengan Hamas. Dalam persidangan itu, Anwar secara tegas mengatakan pertemuan itu bukan satu kesalahan. Malah beliau berani mengakui pemimpin Hamas adalah rakannya. Ucapan Anwar tersebar meluas, menarik perhatian banyak pihak, termasuk Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Muhammad Asri yang lebih dikenali sebagai Dr. Mazah berkata, apa yang dilakukan oleh PM Malaysia ini sebenarnya telah merentasi kepentingan politik dirinya. Satu pendirian terhormat yang gagal untuk diambil oleh pemimpin-pemimpin Muslim yang lain. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau dan mengukuhkan langkah-langkah beliau. Titipnya dalam satu hantaran di Facebook. Malaysia adalah antara negara lantang mengutuk kekejaman Zionis dan menyokong usaha ke arah penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ini saya boleh katakan satu kredit kepada Anwar Ibrahim. Dan sekiranya ramai rakyat yang menyedari kehebatan Anwar Ibrahim ini, bukankah ini akan memberikan sedikit sebanyak kelebihan kepada Anwar untuk terus menerajui tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri dan seterusnya memenangi pilihan raya umum ke-16 pada masa akan datang nanti. Nah, kalau ini berlaku, sudah pasti kita boleh mengucapkan selamat tinggal kepada semua musuh politik Anwar Ibrahim. Rupanya ini satu maklumat pendedahan yang menyebut kehebatan dan kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan memang selayaknya Anwar Ibrahim memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Anwar punyai pendirian terhormat yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan artikel ini, apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.